Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini untuk slot Sukses SPM. Mata pelajaran kita pada hari ini, Grafik Komunikasi Teknikal. Topik kita pada hari ini, Lukisan Perpaipan bersama dengan Cikgu Zaliza. Silakan Cikgu, teruskan untuk pembelajaran kita kali ini. Baik, terima kasih. Baik, untuk segmen yang terakhir ini, kita akan belajar tentang aplikasi lukisan perpaipan. Aplikasi ini bermaksud setelah awak mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang sistem bekalan air, jenis dan simbol, maka dekat aplikasi ini anda dikendaki melukis pula. Okey, untuk melukis terdapat 3 langkah utama. Okey, langkah yang pertama yang perlu diketahui ialah lakarkan aliran berdasarkan lukisan perpaipan isometri. Okey, kedua, lukis liku, siku dan simbol kunci paip di atas aliran laluan paip yang dilukis dalam langkah pertama. Dan yang ketiga, terakhir, hitamkan garisan aliran air paip, simbol kunci paip, pili dan simbol penyambungan. Kemudian awak semak, betul atau tidak? Okey, ini adalah langkah penting untuk apa? Melukis lukisan perpaipan autografik. Okey. Baik, kita lihat dalam bentuk soalan contoh 1. Ini soalan aplikasi. Soalannya berbunyi rajah 1 di bawah menunjukkan lukisan perpaipan isometrik mudah. Lukis lukisan perpaipan autografik bagi rajah tersebut. Maksudnya dari isometrik tukar kepada autografik. Autografik ini plan. Okey, untuk mengetahui macam mana cara melukis, kita kena tahu kedudukan. Okey, kedudukan meter air dan juga pilih laman ataupun tab. Cara yang pertama, kita buat apa? Kita lakarkan dulu. Okey, kita tengok bentuk air. Kita lakarkan dulu. Okey, kemudian ada di sini liku. Okey, kan ada liku kat sini. Lakarkan dulu, jangan buat apa-apa, lukis garisan cair. Okey, kemudian tetapkan kedudukan simbol alat pemasangan. Okey, kita lihat. Nampak kunci paip. Ikut dia punya turutan. Ada meter air. Okey, simbol mesti tepatlah. Kemudian yang ketiga, ada kunci paip. Okey. Yang keempat, nampak tak air turun? Bila ada air turun, simbolnya adalah bulat. So, lukiskan bulatan air turun dari atas. Bila dari atas, garisan mesti masuk ke dalam bulatan tu separuh. Jangan macam ni. Alah, dia masuk separuh je macam ni. Macam ni. Okey, kemudian simbol liku, tanda calik macam ni. Dan nampak tak ada air naik ke atas dari bawah. Dari bawah macam ni, bawah. Naik ke atas, masuk separuh. Bila sebut atas, separuh dalam bulatan ini dengan melukis garisan terus. Dan akhir sekali ialah poin keluar. Poin keluar kita lihat pada tab. Berakhirlah begini. Ada 3 lah step dia. Okey, kita tengok soalan contoh yang kedua. Macam mana pula? Okey, soalan contoh yang kedua lebih kurang sama. Seandainya awak faham simbol, awak bolehlah lukis. Okey, dekat sini kita lihat sama juga lukisan perpaipan isometri. Okey, ini dia yang bergambar. Lukis lukisan perpaipan autografik dalam bentuk plan. Dia bagi apa? Tangki, pemanas air, besen cuci. Macam mana cara nak sambung? So, awak kena tahu aliran air pergi ke lekapan sanitari dan ke besen cuci. Okey, boleh tak awak lakarkan kepada cikgu dan hasilkan lukisan yang terbaik? Okey, boleh? Cikgu bagi masa seminit. Okey, silakan. Murid-murid nampaknya kena lakarkan cikgu lukis Betul. Sebab murid ni pertama sekali murid buat kecuaian dekat bahagian aliran air lah. Okey, aliran air turun. Aliran air turun ataupun air naik. Sebab dia tak tahu macam mana. Sama ada bulatan tu tahu. Dia nak lukis yang masuk separuh, setengah ke ataupun tak payah lukis apa-apa dalam tu. Ataupun dia melintang je macam ni. Oh, salah dah tu. Ini salah. So ini yang dia kena kaji. Saya nak tengok jawapan murid-murid. Betul tak? Okey, boleh tak angkat? Dah siap dah? Okey, kalau dah siap, murid boleh angkatlah. Cikgu nak tengok. Dia angkat, tunjukkan pada skrin. Okey, tunjukkan pada skrin. Jawapan, cikgu nak tengok. Okey, satu persatu. Kita comparekan dengan jawapan. Okey, tunjuk lama-lama sikit sebab ni aliran air ni penting. Okey, jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Okey, tengok. Lutfi Iskandar, semua betul.
Farish Haikal, semua betul. Kecuali tanda calik tak buat kat sini. Tak apa, awak tambahkan dengan calik lah. Dia mesti ada 3 Kalau simpang 3 yang bentuk T tu, mesti ada calik. Sebab ada 2 je. Okey, nampak Madi. Dekat sini Madi, awak punya. Calik tak ada. So tandakan ya, tambahkan. Sebab dia, okey. liku. Mesti ada 2 calik. Liku kan bentuk L. Macam tu. Okey, betul. Kemudian ni, Wafi yang lain semua betul kecuali dekat sini Wafi salah. Wafi kosongkan. Tak ada apa-apa pun air. Maksudnya air tu tak turun pun. Sedangkan dia turun sikit. So tak apa Wafi. Macam mana jawapan yang betul? Macam ni straight. Maksudnya straight. Maksudnya dia kan nampak dia melintang. Ni dia melintang kemudian air turun. Okey, ini sepatutnya dijawab oleh murid. Walau apapun, saya percaya boleh melukis dengan tepat nanti. Okey. Kita tengok soalan contoh yang ketiga. Okey, soalan contoh yang ketiga ni dia lain sikit. Dia bagi plan simbol, dia minta lukisan bergambar. Lukisan ortografik kepada isometrik. Sama je langkah dia. Okey, kita tengok aliran ke sinki dapur dan ke mana? Tangki dan satu lagi, ni pilih laman. Okay, kita lihat macam mana dia dilukis. Kita kena relatekan. Ini panduan kita. Ini dia. Kita buat dulu lakaran. Bila nak lukis meter air, dia mesti naik sedikit je. Sebab dia separas satu kaki je. Okey, dari aras lantai. Okey, dan ini ada pilih laman. Kemudian sinki. Kemudian ke tangki. Okey, setelah kita buat lakaran, kita bilang ada berapa alat pemasangan. Ada berapa? Kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita boleh susun dekat sini. Satu demi satu. So, kita lukis satu persatu. Okey, kita pekatkan. Okey, nampak tak? Nampak tak kita lukis? Kemudian kita hitamkan serentak. Okey, dekat sini belum ada liku-siku, sambungan T. Kita jangan lupa. Mesti letak. Kalau kita terlupa satu bahagian sini, tak tanda calik. Salah. Sini pun terlupa. Salah. Yang lain betul. Yang lain betul. So, kita akan salahkan dekat bahagian yang ini je lah. Yang lain tu betul. Okay, ini penting ya. So, kena teliti apabila melukis lukisan ini. Sebab apa? Dia ada banyak alat pemasangan. Alright. Kita tengok soalan contoh 4. Soalan contoh 4 ini adalah soalan gabungan antara sistem terus dan sistem tidak terus. Ini lengkap dalam rumah kediaman setingkat. Okay, kita lihat berapa banyakkah alat lekapan di dalam ni dan berapa banyakkah aliran air naik dan air turun. So, kamu perlu mengetahuinya. Macam mana nak bilang? Bilanglah. Bilang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sekaligus ni dia buat ni. 8. Kena bilang. Kemudian lihat pula dia punya air naik, air turun. Okey, air naik, air turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengok yang bulat tu menandakan aliran air naik ataupun air turun. Cek semua sekali. Okey, semak lagi. Ada kesilapan? Ada kat sini lupa. 14. 14 semuanya. Aliran air naik dan air turun. Itu penting. Kita nak bagi markah, kita bilang semua sekali ni. Okey, jangan ada kesilapan. So, kita lihat lukisan plan lantai. Okey, bermula daripada bekalan air utama. Ini simbol bekalan air utama macam ni. Pipe air utama, itu pipe perhubungan. Okey, kita lihat susun atur dia. Ni alat lekapan telah dilukis pada plan lantai. So, kita lakarkan terlebih dahulu. Kita tengok satu persatu. Nampak tak? Dia punya susunan bekalan air terus daripada meter air ke pili, ke sinki dan ke tangki. Kita lukis ni dulu. Kita pekatkan. Okey, bilang satu persatu alat pemasangan dan aliran air naik ataupun air turun. Okey, selepas itu kita lihat lagi macam mana air itu dibekalkan ke lekapan lain di bilik air. So, kita lihat. Okey, pertama dia akan
salurkan air ke pemanas air. Okey, kemudian aliran seterusnya ke tandas, duduk. Ke besin, cuci. Ke bathtub dan juga shower. So, kita hitamkan kesemuanya dengan lengkap. Okey. Okey. Kemudian ada satu lagi ialah air panas yang dilukis dengan garisan phantom. Okey, air panas mesti datang selepas pemanas air. Okey, kita lihat. Dia pergi ke besin cuci dan juga ke shower. Okey. Baiklah. Okey, ini cara melukis phantom panjang pendek-pendek tadi cikgu dah sebut. Kena mesti betul. Okey, kita tengok lagi perjalanan air. Okey, dekat sini. Kan bila kita mandi, kita nak air yang sesuai untuk kita. Kita tak nak terlalu sejuk, tak nak terlalu panas. Jadi air panas dan air sejuk mesti kita gabungkan. So macam mana nak gabungkan air panas dan air sejuk? Dengan cara buat sambungan T. Betul tak? Sambungan T, ya. Kita buat sambungan T kat sini. Sini dengan sini. Lepas dia sambung, dia ada satu bahagian campuran dekat sini, air naik ke shower. Pasal kita tengok air naik ke shower kan tinggi dia punya batang paip. Inilah dia. So, berapakah aliran air? Ada 14 kesemuanya. Betul ya? 14. Okey, tadi cikgu dah nyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 kat sini lupa nak kira. Okey, ada 14 semuanya. So, minta pelajar-pelajar mengira aliran air tersebut. Okey, sekarang cikgu inginlah memastikan murid-murid yang berada di sini dan juga di rumah dapat melukis lukisan perpaipan ini dengan tepat. Okey, jangan abaikan pelajaran ini. Sebab apa? Pelajaran ini sangat utama. Baik, kita tengok soalan contoh 5. Cikgu nak uji minda murid-murid bagaimanakah cara melukis lukisan ortografik dengan menyusun urutan yang betul. So, cikgu nak awak baca pernyataan dan sebutkan nombor-nombor dari mula. Okey, boleh? Okey, nombor 1 apa? 2 apa? 3 apa? Okey, ikut urutan yang betul ya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba antara 4 orang murid kita? Antara 4 orang ni. Angkat Siapa tangan. angkat dulu? Dialah. Okey, boleh? Madi macam angkat tangan tadi. Okey, Madi tu. Okey, Madi. Boleh cuba Madi. Okey, silakan Madi. Nombor 1 tu 3. Lepas tu yang nombor 2 1. Nombor 3 tu 2. Okey, cuba awak baca dari atas ke bawah jawapan awak tu. 3 1 2. Okey, kita semak ya. Betul tak? 3 1 2. Okey. Okey, betul. 3 1 2. Okey, tepat sekali. Tepat, So, hebat. anda memang dah yakin kan macam mana langkah melukis lukisan perpaipan ini? Okey, tak banyak pun untuk dihafal. Ada 3 sahaja. Ini adalah markah untuk murid-murid lah, ya. Okey, alhamdulillah. So, cikgu nak beri penekanan yang terakhir kepada awak tentang bagaimana nak melukis lukisan ortografik perpaipan berdasarkan lukisan isometrik perpaipan bagi rumah kediaman setingkat menggunakan simbol piawai yang betul. Okey. Pertama, bila awak dapat soalan, awak kenal pasti kedudukan alat lekapan pada ruang. Okey, kemudian yang seterusnya, anda perlu tahu macam mana nak melukis. Okey, tadi anda telah memberi jawapan kepada cikgu ikut susunan. Okey, so saya ulangi. Pertama, lakar simbol aliran air. Lakarlah. Macam mana nak lakar? Jangan terus pekat tau dengan garisan cair, garisan binaan. Lakar dulu kedudukan dia. Kemudian lukislah semua sekali simbol liku, siku, sambungan T, kunci pipe dan point keluar. Lukis dengan yakin. Dan last sekali, lengkapkan lukisan perpaipan dengan kemas. Maksud lengkapkan lukisan perpaipan dengan kemas ni maknanya kamu hitamkan semula. Okey. Okey, setiap simbol yang anda lukis ini mesti bukan dengan lakaran. Contohnya macam bulat, buat macam tu. Jangan. Perlu menggunakan alat. Apakah alat untuk membuat bulatan ini? Yang biasa cikgu ajar di sekolah ialah template. Ia ada template pencontoh macam ni.
So, pelajar pilihlah bulatan ini mengikut perkadaran yang sesuai. Ia tidak ada ukuran tertentu. Ia bebas. Dia tidak ada pendimensian. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini tentang lukisan perpaipan. Terima kasih Cikgu Zaliza. Satu penerangan yang cukup jelas. Diharap 4 orang murid pun mendapat manfaatnya ilmu daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Muhammad Muaz, Lutfi Iskandar, Muhammad Farish Haikal dan juga Mahdi Madani yang menyertai kita secara virtual pada hari ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan. Cikgu kita, Cikgu Zaliza dari SMK Serdang. Yes. Tapi murid-murid kita pada hari ini dari SMK Alam Megah 2 Selangor. Terima kasih semuanya. Terima kasih lagi sekali Cikgu Zaliza. Ya, sama-sama. Dan terima kasih kepada murid-murid yang menonton. Semoga berjumpa lagi terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, bye.